اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim pada siri yang keempat pada pagi ini. Dan kali ini kita masih lagi berada pada mukaddimah yang telah ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam beliau untuk mensyarahkan berkenaan tentang mukaddimah Sahih Imam Muslim. Maka kita telah tiba pada tajuk pengenalan hadis yang sahih dan penjelasan berkenaan tentang pembahagiannya, wa bayanil hasan, dan penerangan tentang hadis yang hasan dan juga dhaif. Maka ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, dan ada hadis yang dhaif. Yang ni saya tak baca semua, saya sekadar baca beberapa je. Nanti para pelajar boleh ulang kaji sendiri jika mahu tahu lebih lanjut. Okey. Maka berkata Imam Nawawi, qala al-ulama, para ulama telah berkata al-hadithu thalatha aqsam, bahawa hadis daripada sudut status dia diterima ataupun ditolak terbahagi kepada tiga. Yang pertama, ada hadis yang dikenali sebagai hadis yang sahih, dan ada juga hadis yang dikenali sebagai hasan, nombor dua. Dan yang ketiga, hadis yang dikenali sebagai hadis yang dhaif. Maka apakah hadis yang sahih? Maka kata Imam Nawawi, fa amma as-sahihu fa huwa mattasala sanaduh, hadis yang mana riwayatnya pada waktu itu bersambung, tidak terputus. Yang kedua, bil udulid dhabitin, perawi-perawi ini adalah perawi yang adil, tidak terlibat dengan sebarang penipuan riwayat, penukilan riwayat yang palsu dan sebagainya. Ad-dhabitin, ad-dhabitin maksudnya qawi, hafazan yang kuat, ingatan yang kuat, penyampaian yang kuat. Dan yang ketiga adalah min ghairi syuzuzin wala illah, dan tidak ada sebarang syaz maupun illah pada riwayat. Nanti kita akan belajar daripada masa ke semasa apakah definisi syaz dan apakah definisi illah. Maka, dan apa yang keempat kita dah belajar tadi, daripada setiap generasi perawi, itulah keadaan perawinya pada waktu itu kuat. Dan juga pada yang nombor dua adalah udul, ianya adalah perawi-perawi yang thiqah dan perawi yang adil. Maka apakah sahih? Lagi sekali kita go through. Yang pertama, mattasala sanaduh, sanadnya bersambung, tidak terputus, perawinya bil udulid dhabitin. Dan yang ketiga, hadis tersebut tidak ada min ghairi syuzuzin wala illah, tidak ada syaz dan illah pada hadis tersebut. Okey. Sebab itu kata Imam Nawawi, fahadha muttafaqun ala annahu sahih, mana-mana hadis yang mencukupi syarat-syarat ini, maka disepakati tentang kesahihannya. Fa in ikhtalla, maka jika terdapat kekurangan, ba'du hadhihi syurut, pada sebahagian daripada syarat-syarat ini, maka disitulah pada waktu itu ada penjelasan yang detail tentangnya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Imam Nawawi nukilkan pula pendapat daripada Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khattabi,
yang dikenali juga sebagai salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal. Maka beliau berkata sama juga, sahih, hasan dan sakim. Cuma dhaif itu beliau namakan sebagai sakim. Okey, aqsamus sahih, peringkat seterusnya. Jumpa tak aqsamus sahih? Okey. Ada berapa jenis riwayat-riwayat yang sahih? Ada banyak. Dan kita pun tak mampu nak baca semua. Kita hanya baca nombor satu je. Nanti yang baki tu kamu lihat sendiri. Okey. Maka berkata Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi, Imam Hakim, dalam kitabnya Al-Madkhal ila Kitab Al-Iklil. Maka as-sahihu minal hadis asyara aqsam. Bahawa para ulama hadis membahagikan hadis yang sahih itu kepada 10 pecahan, 10 bahagian. Ada 5 bahagian yang mana disepakati kesahihannya, dan ada 5 lagi jenis yang pada waktu itu para ulama berbeza pendapat adakah dia sahih ataupun tidak. Maka riwayat-riwayat yang sahih yang mana sanadnya bersambung, perawinya pada waktu itu adil, dhabit dan juga itqan, dan yang ketiga tidak ada illah dan syadz, maka terbahagi kepada 10 bahagian pecahan jenis hadis-hadis yang sahih. 5 memang disepakati para ulama terima, dan 5 lagi ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Okey, apakah level yang paling tinggi? Nombor 1, yang mana jenis-jenis hadis yang sahih. Maka kata Imam Nawawi, minal muttafaq alaih, daripada hadis yang disepakati kesahihannya adalah hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya. Wa huwa darajatul ula minas sahih, dan ini adalah tingkatan paling tinggi, level pertama daripada kalangan hadis sahih. Maka apakah yang dipilih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya? Wa huwa alla yadhkura illa ma rawahu sahabiyyun masyhur. Dan itu adalah riwayat yang mana tidak disebutkan riwayat itu kecuali oleh sahabat Nabi yang masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia nakkan pada waktu itu perawi yang diterima oleh semua para ulama. Walaupun semua sahabat adil, as-sahabatu kulluhum udul, tetapi perawi daripada kalangan sahabat yang diambil oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah perawi yang masyhur, yang diterima sohbahnya oleh kesemua para ulama hadis. Okey, yang kedua adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, lahu rawiyan, dan sahabat ini anak murid dia ada 2 rawi, bukan seorang 2. Dan kedua-dua ini adalah thiqatan, orang yang pada waktu itu periwayatan mereka diterima juga oleh semua para ulama. Thumma yarwihi anhu tabi'i masyhur birriwayah 'anis sahabah lahu aidan rawiyan. Okey, maksudnya level pertama sahabat, dan sahabat ni terkenal, dan sahabat ini ada 2 perawi yang pada waktu itu thiqah juga. Okey, level kedua tabi'in. Tabi'in pun masyhur, terkenal, dan tabi'in ini ada juga perawi yang thiqah. Sebab kalaulah tak ada perawi yang thiqah, timbul soalan, dia terkenal, kenapa tak ada orang lain ambil hadis daripada dia? Ada kemungkinan perawi yang mendakwa itu adalah sahabat ataupun tabi'in yang diambil hadis daripadanya, dia mereka-reka. Maka sebab itu nak tengok setiap level dia ada perawi yang mana dia sendiri masyhur, diterima oleh semua ulama, dan dia ada 2 lagi perawi selain daripada perawi yang ada dalam sanad kita yang pada waktu itu thiqah dan hafalan dia bagus. Faham tak? Ke tak faham? Dia punya syarat dia. Faham ke tak faham? Okey, sebagai contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Katakanlah level pertama adanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perawi yang bernama Abdullah. Okey, yang ada dalam sanad kita adalah contohnya sekejap.
Fi jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu poin daripada hadis yang sahih adalah supaya tisu. Minta maaf. Supaya pada setiap sanad, setiap perawi tersebut ada sokongan oleh anak murid dia yang lain, perawi yang lain. Sebab kadang-kala kalaulah sesuatu hadis tersebut tidak ada sokongan daripada perawi yang lain. Contoh, saya seorang-seorang yang pada waktu itu meriwayatkan hadis, padahal guru saya ni terkenal, dan pada waktu itu hadis tersebut tak disokong oleh anak murid yang lain, maka timbul soalan, adakah contohnya saya mereka-reka hadis, ataupun saya yang pada waktu itu mencipta hadis sebab guru terkenal, takkan anak murid yang lain tak meriwayatkan? Maka itulah tujuan setiap perawi yang terkenal mesti ada dua lagi perawi yang lain sebagai sokongan yang boleh dijadikan rujukan. Kalaulah contoh saya yang ada dalam sanad yang meriwayatkan hadis ini, pada waktu itu nak diketahui sahih ke tidak periwayatan dia. Kejap. Minta maaf. Kenapa? Tak sebut. Pagi ni tak dapat cakap dia ada kelas. Okey, sekejap. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka sebab itu kalaulah contohnya sahabat yang mana masyhur syarat dia yang untuk menjadi sahih yang paling kuat, yang level pertama, maka mesti ada dua sokongan perawi yang lain selain daripada perawi yang ada di dalam sanad kita. Begitu juga tabi'in bawah dia. Tabi'in tersebut adalah masyhur terkenal, dan dia ada dua lagi perawi yang lain selain daripada orang yang ada di dalam sanad kita. Jelas ke jelas? Okey. Dan begitulah setiap tawaqah pada setiap generasi. Sebab itu kata Imam Nawawi, level hadis sahih yang paling tinggi seperti mana yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim adalah pada waktu itu perawi yang paling tinggi iaitu sahabat Nabi. Dia masyhur dan dia ada lagi dua perawi thiqah ataupun lebih selain daripada
perawi yang ada di dalam sanad kita yang meriwayatkan hadis tersebut. Begitu juga bawahnya tabi'in adalah tabi'in yang masyhur, dan pada waktu itu ada dua lagi perawi thiqah yang lain ataupun lebih selain daripada orang yang meriwayatkan hadis kita. Begitu juga pada level ketiga, contohnya tabi'in, maka dia pun adalah masyhur, terkenal, dan pada waktu itu dia ada dua lagi perawi lain selain daripada perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya pada waktu itu hadis yang diriwayatkan tersebut boleh jauh daripada pada waktu itu bersendirian. Sebagai contoh, hadis tersebut yang meriwayatkan dia hanya seorang je. Hanya seorang. Padahal guru dia masyhur, ataupun orang yang diambil hadis daripada masyhur. Timbul soalan, kenapa pada waktu itu hanya dia seorang? Kenapa anak murid yang lain tidak meriwayatkan hadis tersebut? Maka timbul pada waktu itu persoalan. Maka ini semua nak mengelakkan pada waktu itu daripada berlakunya ketidaktepatan dalam periwayatan hadis. Sebab itu kata Al-Hakim, wal ahadithul marwiyah bihadhihi syaritah la yablughu adaduha 10,000. Hadis yang sahih level Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, kata Imam Hakim, yang mana pada setiap generasi dia punya perawi adalah thiqah, ada sokongan daripada thiqah yang lain, gurunya pun masyhur, jumlahnya tidak lebih daripada 10,000 hadis. Ini adalah level yang pertama. Kemudian ada level yang kedua, yang mana pada level yang kedua dah kurang sikit. Apakah kurang dia? Tadi kita nampak kalaulah contohnya perawi yang paling dekat dengan Nabi para sahabat, maka berapa perawi lain yang kena ada meriwayatkan hadis daripada dia? Berapa tadi? Dua. Tapi level nombor 2 ni, bagi sahabat tadi, perawi yang thiqah hanya ada seorang sahaja. Lalu kalaulah ada seorang, masih sahih. Tetapi pada waktu itu dah jatuh ke level yang kedua. Begitulah kalau kita tengok level yang ketiga. Contohnya generasi kedua tabi'in. Contohnya ada orang mengambil hadis daripada tabi'in, dan tabi'in ni masyhur. Tetapi perawi lain selain daripada orang yang ada dalam sanad, maka pada waktu itu hanya ada seorang je perawi lain, bukan dua. Maka dia akan jatuh pada level yang ketiga. Dan begitulah yang keempat dan kelima. Jelas ke jelas? Okey. Lalu 5 level ini masih lagi dikira sebagai hadis yang sahih. Masih lagi dikira sebagai hadis yang sahih. Namun dia ada level dan tingkatan dia. Tingkatan yang paling tinggi adalah seperti mana yang Imam Bukhari dan Imam Muslim pilih, yang mana pada setiap zaman perawi tersebut pada waktu itu terkenal, bukanlah orang yang mastur, tersembunyi, terkenal, diterima oleh para ulama hadis yang lain, dan bagi setiap periwayatan tersebut ada sokongan perawi thiqah yang lain seramai 2 orang ataupun lebih. Maka itu adalah level nombor 1. Okey, ada 5 pula hadis yang para ulama berbeza pendapat, adakah kategorinya sahih ataupun tidak. Sebab itu pada perenggan seterusnya, wal khamsah al mukhtalaf fiha, yang pertama mursal, para ulama berbeza pendapat sahih ke tidak. Yang ketiga, wa ahadithul mudallisin, perawi-perawi yang melakukan tadlis dan mereka tidak menjelaskan hadis tersebut dengan perkataan sami'tu, aku telah mendengar. Maka pada waktu itu para ulama berbeza pendapat. Yang ketiga, wa ma asnadahu thiqah wa arsalahu jamaah, perawi yang mana dia meriwayatkan secara musnad, maksudnya sanadnya tidak terputus, namun ada banyak lagi para ulama hadis yang lain yang meriwayatkannya secara mursal. Maka pada waktu itu berbeza, adakah nak kira sahih ataupun tidak. Yang keempat, wa riwayatus thiqat ghair al-huffaz al-arifin, hadis-hadis yang mana perawinya thiqah, tidaklah dia pernah dituduh dengan berbohong ataupun sebagainya. Akan tetapi mereka ini adalah bukannya orang yang pakar dalam bidang hadis.
orang yang mana hafazannya bagus tetapi tidaklah pakar di dalam bidang hadis dan tidak disepakati riwayatnya oleh kesemua para ulama hadis. Maka itu yang keempat. Dan yang kelima, riwayatul mubtadi'ah, perawi-perawi yang pada waktu itu ada isu daripada sudut pemahaman akidah, namun mereka tak pernah berdusta, mereka adalah jujur dan benar, maka periwayatan mereka pun berbeza pendapat. Jelas ke jelas? Kemudian jenis-jenis perawi ada 7. Ada 3 perawi yang diterima, 3 yang ditolak dan 1 yang berbeza pendapat. Yang tu nanti kamu baca. Okey. Kemudian ada aqsamul majhul. Ini pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tengok. Okey, kita ambil satulah aqsamul majhul. Okey. Aqsamul majhul maksudnya perawi tersebut tak dikenali, tak diketahui. Nak kata dia ditolak sebab tak ada dalil pun yang mengatakan dia lemah dalam periwayatan, maka dipanggil perawi-perawi yang majhul. Okey, maka perawi yang majhul kita tengok kalaulah pada waktu itu dia majhul daripada sudut adalah zahir dan batin, maka pada waktu itu garis bawah dia fal jumhur ala annahu la yuhtaju bih, pada waktu itu tidak boleh dijadikan hujah riwayat dia sebab langsung tak kenal dia, batin dia bagaimana, zahirnya pun bagaimana. Okey, adapun nombor 2 dan 3, wa ammal akharan fahtujja bihima kathiruna minal muhaqqiqin, majoriti para ulama menjadikan hadis-hadis mereka sebagai hujah. Siapakah dia? Iaitu contohnya kita tidak tahu pada waktu itu adalah batin dia, namun pada waktu itu zahirnya tahu, maksudnya dipanggil sebagai mastur, maka pada waktu itu boleh diambil. Yang ketiga, majhulul ain, kita sendiri tak kenal perawi ini siapa, maka pada waktu itu juga boleh diambil. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis hasan pun nanti boleh baca. Apakah itu hadis dhaif? Hadis dhaif mudah, mana-mana hadis yang tidak cukup syarat sahih dan syarat hasan, maka pada waktu itu automatik menjadi hadis yang dhaif. Maka hadis yang dhaif ni banyak. Sebab itu kalau kita tengok apa hadis yang dhaif, antaranya maudhu', maklub, syadz, munkar, mu'allal, muttarib dan sebagainya. Maka ini adalah hadis yang dhaif, dipanggil sebagai hadis yang dhaif, termasuk dalam kategori dhaif. Okey. Kemudian kita nak tengok kepada faslun fi alfaz yatadawaluha ahlul hadis, istilah-istilah yang biasa digunakan oleh para ulama hadis. Apakah maksud bila para ulama hadis sebut hadis ni marfu', hadis ni mauquf, hadis ni maqtu', hadis ni munqati', hadis ni mursal? Apa maksud dia? Adakah pada waktu itu diambil daripada sudut terjemahan lafzi ataupun mesti kena faham daripada sudut istilah? Maka kena faham daripada sudut istilah. Okey. Al-marfu'. Apakah maksud marfu'? Marfu' bermaksud adalah hadis yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya dikenali sebagai marfu', tidak kisah sanadnya bersambung ataupun terputus. Apa maksud dia? Contoh, dalam hadis tersebut disebut Nabi bersabda, aku mendengar, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Nabi bersabda, Nabi menyuruh, Nabi SAW melakukan ini. Maka mana-mana hadis yang ada nisbah pada waktu itu kepada Nabi SAW, maka ianya dikenali sebagai hadis yang marfu'. Mim rafa wa ain marfu'. Maka bila kita dengar, oh hadis ni hadis marfu', apa maksud hadis marfu'? Bahawa isi kandungan hadis tersebut dinisbahkan kepada Nabi, sama ada dengan ungkapan Nabi telah bersabda, Nabi telah menyuruh, Nabi SAW melakukan ini.
peristiwa ini berlaku dalam keadaan Nabi SAW berada di situ, kunna ma'an Nabi SAW, contoh dan sebagainya, maka itu hadis yang marfu', tidak kisah ianya sanadnya bersambung ataupun terputus. Tak kisah. Sebab daripada sudut sanad bersambung terputus itu termasuk di dalam perbahasan yang lain. Ini daripada sudut hadis ini nisbah kepada siapa? Kalaulah nisbah kepada Nabi, marfu'. Okey. Dan dia tak pandang kepada sanad. Sanad tu perbahasan lain. Kalaulah hadis tersebut ianya dinisbahkan kepada para sahabat. Contohnya para sahabat berkata, sahabat ini telah berkata, sahabat ini yang telah menyuruhku, sahabat ini yang melakukan perbuatan ini. Kalaulah dinisbahkan kepada para sahabat, itu namanya mauquf. Mauquf. Sebab itu baris nombor 2. Fama udhifa ila sahabi qawlan fi'lan aw nahwah muttasilan kana aw munqati'an, sama ada sanadnya bersambung ke terputus, maka namanya mauquf. Hadis-hadis yang dinisbahkan perbuatan dan ucapannya kepada Nabi, marfu'. Yang dinisbahkan kepada para sahabat tak sebut pun Nabi bersabda, para sahabat tak sebut pun aku dengar daripada Nabi, maka ianya dikira sebagai mauquf. Okey. Apakah pula maqtu'? Maqtu' pula adalah ianya dinisbahkan kepada tabi'in. Hasan Basri yang berkata, contohnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Hasan Basri ataupun siapa lagi perawi tabi'in yang terkenal. Maka ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ikrimah contohnya, anak murid Abdullah bin Abbas, maka itu semua dikategorikan sebagai maqtu'. Dia tak sebut sahabat yang kata ataupun buat, dia tak sebut nama Nabi, maka ianya dikategorikan sebagai maqtu'. Lalu marfu', hadis yang dinisbahkan kepada Nabi. Mauquf, nisbah kepada para sahabat. Maqtu', nisbah kepada para tabi'in. Itu daripada sudut istilah hadis. Munqati' pula apa munqati'? Okey. Maka munqati' adalah, kita nampak di sini, ma lam yattasil isnaduh. Mana-mana hadis yang perawi dalam sanadnya terputus. Perawi dalam sanadnya terputus. Maksudnya ada perawi yang hilang, ada perawi yang missing. Sama ada pada waktu itu 2 perawi ataupun lebih. Maka pada waktu itu ianya dipanggil sebagai munqati' ataupun dikenali juga sebagai mu'dal. Dikenali sebagai munqati' ataupun mu'dal. Kalaulah mu'dal, selalunya lebih daripada perawi, 2 perawi. Kalaulah munqati', 1 perawi pun masih disebut sebagai munqati'. Maka apabila ada perawi yang hilang dalam rantaian perawi, macam mana kita boleh tahu perawi hilang? Sebab contoh, perawi yang A ni, dia tak pernah bertemu pun dengan perawi atas dia, tak pernah bertemu, dan mustahil untuk bertemu. Automatik kita tahu hadis itu adalah munqati'. Dan kalaulah lebih daripada 2 perawi yang hilang, maka ianya dikenali sebagai mu'dal. Okey, mursal pula apa pula mursal? Ini kita biasa dengar, hadis mursal. Maka hadis mursal adalah pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada 2 pandangan. Yang pertama, sebahagian para ulama hadis menyebut ianya sama macam munqati'. Apabila ada sanad yang perawinya hilang, maka dipanggil mursal, dan dalam masa yang sama dipanggil juga munqati'. Namun sebahagian para ulama yang majoriti hadis, para ulama hadis yang majoriti menyebut la yusammi mursala illa ma akhbara fihi tabi'i an Rasulillah, kecuali apabila seorang tabi'in dia menghilangkan nama sahabat dan dia terus sebut Nabi SAW bersabda, Nabi menyuruh, Nabi melakukan, maka itu mursal. Maka seolah-olah mursal ini adalah khusus berbanding daripada munqati' yang umum. Munqati' ni apa? Mana-mana perawi hilang, munqati'. Kalaulah lebih daripada 2 orang, bahkan dipanggil mu'dal. Tetapi mursal ni khusus, perawi yang hilang tu hanyalah sahabat. Kalaulah seorang tabi'in yang tak pernah jumpa Nabi, dia kata Nabi yang bersabda,
aku mendengar Nabi bersabda, Nabi yang menyuruh, Nabi yang melakukan, maka itu dipanggil mursal. Faham tak beza dia? Beza antara mursal, munqati' dan mu'dal. Maka munqati' umum, mu'dal pada waktu itu khusus 2 perawi, tapi masih lagi umum. Pada mana-mana generasi perawi hilang 2, maka dikenali sebagai mu'dal. Namun mursal khusus, ianya hanya berkisah tentang perawi daripada kalangan para sahabat yang hilang. Apabila seorang tabi'in menyebut Nabi bersabda, automatik ianya menjadi mursal. Dan apakah hukum mursal? Adakah diterima ataupun ditolak riwayatnya? Lihat kepada baris bawah itu, summa madhhabu Syafi'i wal muhaddithin au jumhurihim wa jama'ah minal fuqaha la yuhtajju bil mursal. Hadis mursal tidak boleh dijadikan hujah. Hadis mursal tak boleh. Okey. Sementara Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, majoriti para fuqaha, mereka mengatakan hadis mursal boleh dijadikan hujah. Okey. Mazhab Imam Syafi'i menyebut bahawa idzan dumma ilal mursal ma yu'diduh uhtujja bih. Kalaulah hadis mursal tadi dia ada sokongan daripada hadis yang lain, dia ada sokongan, sama ada hadis yang lain itu kita boleh tengok di situ, bi an yarwi aidan musnada atau mursal, tetapi min jihatin ukhra, selagi mana hadis mursal itu ada sokongan, sama ada daripada riwayat yang bersambung yang lain ataupun riwayat mursal yang lain juga yang berbeza, perawi yang berbeza, maka ianya boleh dijadikan hujah. Okey. Maka hadis yang mursal dalam mazhab Syafi'i tak boleh dijadikan sokongan, tak boleh dijadikan hujah, kecuali ada riwayat yang menyokongnya. Okey, apakah yang bentuk sokongan? Kita boleh tengok di situ. Ada hadis musnad yang lain yang menyokong yang ada, maka pada waktu tu barulah dijadikan hujah. Yang kedua, ada hadis mursal lain yang pada waktu itu menyokong dia, maka barulah boleh dijadikan hujah. Yang ketiga, ada amalan sahabat yang pada waktu itu bersamaan dengan hadis yang diriwayatkan, barulah boleh dijadikan hujah. Dan yang keempat, pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, okey, au aktsarul ulama, ataupun majoriti para ulama. Maka kalaulah ada sokongan, kata mazhab Syafi'i, barulah boleh dijadikan hujah hadis mursal. Kalaulah tidak boleh. Dia mesti kena ada sokongan. Faham ke faham? Okey. Bagaimana pula kalau mursal itu mursal sahabi? Contoh, ada seorang sahabat, dia ambil hadis daripada sahabat yang lain. Dia bukan ambil daripada Nabi, tetapi dia pergi hilang dalam riwayat sahabat ini perawinya hilang, maka sahabat ini dia terus kata Nabi SAW bersabda, dipanggil mursalus sahabi. Ada sahabat lain yang hilang, walaupun pada waktu itu generasi kedua perawi adalah juga sahabat. Wa amma mursalus sahabi, maka pada waktu itu contohnya kata Aisyah kata, hadis pertama Sahih Bukhari, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah, wahyu yang pertama yang Rasulullah terima. Macam mana? Sebab Aisyah waktu tu pun tak ada pun. Berarti Aisyah ada ambil hadis ni daripada sahabat yang lain yang dia tak sebutkan. Maka adakah boleh diterima? Fa mazhabu Syafi'i wal jamaahir annahu yuhtajju bih. Yang tu tak ada masalah. Mursalus sahabi tidak ada masalah. Apakah mursalus sahabi? Sahabat pada waktu itu menghilangkan sahabat yang diambil hadis daripada riwayat tersebut. Jelas ke jelas? Okey. Kemudian hukum mauquf yang kita baca tadi, maqtu' pada ucapan para sahabat, yang ini kamu boleh baca sendiri, sama ada ianya boleh dijadikan hujah ataupun tidak. Kemudian hadis mu'an'an. Okey. Muka surat yang ke-40, hadis mu'an'an. Okey, apakah hadis mu'an'an? Selalunya para perawi hadis, dia kena jelaskan pada waktu itu hadis tersebut dia ambil. Contohnya dengan perkataan akhbarana, telah mengkhabarkan kepada kami,
ataupun pada waktu itu sami'tu, aku mendengar hadis ini, ataupun pada waktu itu dia kata haddatsani, guruku telah menceritakan kepadaku hadis ini, maka barulah pada waktu itu perkataan itu menjadi dalil memang dia betul-betul belajar ambil hadis ini daripada orang sekian-sekian. Akan tetapi kebanyakan hadis datang dengan perkataan an. Perawi ini mengambil hadis daripada, dan hadis-hadis ini dikenali sebagai al-mu'an'an, sebab dia tak jelaskan adakah dia belajar, dengar, dikhabarkan, diberitakan. Dia tak ada perkataan akhbarani, haddatsani, sami'tu dan sebagainya, dia tak ada. Maka timbul persoalan, adakah dia betul-betul dengar ataupun tidak? Faham ke faham? Perbahasan tentang hadis mu'an'an ini. Okey. Qala ba'dul ulama huwa mursal. Sebahagian para ulama menyebut hadis mu'an'an kategorinya adalah hadis mursal. Ditolak daripada menjadi hujah kalau ikut mazhab Syafi'i, dan kalaulah ada sokongan daripada riwayat yang lain barulah boleh dijadikan hujah. Tapi ini pandangan terpencil. Was-sahih alladhi alaihi al-amal annahu muttasil bi syarti an yakuna al-mu'an'an. Maka majoriti para ulama menyebut hadis yang diriwayatkan secara an daripada, apakah hukum dia? Maka ianya adalah pada waktu itu dikira sebagai muttasil. Apakah maksud muttasil? Sanadnya tak terputus. Ada syarat dia. Untuk hadis mu'an'an dikira sebagai muttasil, tidak terputus sanad. Yang pertama, perawinya tidak ada yang mudallis. Nanti kita akan belajar apakah itu tadlis. Yang itu syarat pertama, tulis nombor 1 atasnya, ghairu mudallis. Yang kedua, setiap perawi ada kemungkinan untuk bertemu dengan perawi atas dia. Ada kemungkinan mencukupi. Walaupun tak ada dalil, dia kata aku dah jumpa dengan guru ni, aku dah duduk dengan dia, khidmat, makan minum dengan dia, tak syarat. Cukup sekadar ada kemungkinan. Bererti waktu dia hidup, tempoh dia hidup, pada waktu itu kita boleh tahu dia sempat jumpa dengan guru sebelum dia, perawi sebelum dia. Maka inilah dua syarat. Kalaulah pada waktu itu hadis tersebut mu'an'an, untuk hadis mu'an'an menjadi dalam kategori muttasil, tidak terputus. Yang pertama, perawinya tak boleh ada mudallis. Yang kedua, perawinya ada kemungkinan untuk bertemu dengan perawi di atasnya. Jelas ke jelas? Okey. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ini perbezaan syarat antara Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari kata tak cukup, ada kemungkinan, mesti kena ada dalil jumpa. Imam Muslim kata tidak perlu. Safi. Okey. Yang lain tu kamu boleh baca fi ziyadati thiqah. Fi ziyadati thiqah ni maksudnya apa? Hadis ni perawi dia banyak yang thiqah, tetapi ada satu thiqah. Thiqah maksudnya perawi yang bagus, yang yang dipercayai. Dia seorang sahaja, ada penambahan lafaz dalam sesuatu hadis dan perawi thiqah yang lain tak ada. Maka itu dipanggil ziyadatu thiqah. Adakah diterima ataupun tidak? Maka yang itu kamu kena baca sebab mudah. Mana yang mudah faham, maka boleh baca sendiri jika mahu. Okey. Yang seterusnya tadlis, yang kita baru baca. Apakah istilah para ulama tadlis? Apakah maksud dia? Maka dalam mukaddimah Imam Nawawi ini, Imam Nawawi bawakan dua keterangan tadlis, dua keterangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tadlis ni kita rehat sekejap. Kita rehat sekejap 15 minit. Kita sambung semula insya-Allah. Lepas sarapan dia mengantuk pula.